بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saudara kembali bersiaran dari Sarawak, belasungkawa Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib bin Mahmud. Saudara, untuk makluman anda, mentari kembali menyinari bumi Kenyalang selepas hujan membasahi bumi ini, secara spesifiknya di Kuching. Titisan rahmat Tuhan mengiringi pemergian Allahyarham seolah-olah menggambarkan kesedihan atas pemergian pemimpin yang cukup berjasa. Untuk waktu ini kita mahu berikan fokus kepada istiadat pengebumian negeri bersama Fazril Hisham yang sudah pun bersedia di Damek Jaya. Silakan. Kita saksikan perjalanan terakhir Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud yang sedang dibawa jenazahnya ke pusara di berhampiran juga Masjid Demak Jaya ini, di pusara keluarga. Sebenarnya jika kita lihat daripada istiadat penghormatan negeri tadi sehinggalah ke istiadat pengebumian negeri ini, sebenarnya seperti satu fasa yang berbeza. Bila melihat sendiri perjalanan ini, sepertinya realiti bahawa rakyat Sarawak itu akan terpisah selama-lamanya dengan pemimpin yang mereka sayangi itu semakin dapat dirasa. Pemimpin-pemimpin tertinggi negeri dan negara, walaupun di Masjid Demak Jaya ini juga dapat kita lihat mereka daripada kaum dan juga agama yang berbeza sama-sama mengiringi perjalanan terakhir jenazah. Dan ketika ini diusung oleh tim pengusung daripada Angkatan Tentera Malaysia, terdiri 9 orang anggota diketuai oleh seorang pegawai yang mengiringi perjalanan jenazah daripada Dewan Undangan Negeri tadi sehingga ke Masjid Demak Jaya. Ini tidak jauh saja tuan-tuan dan puan daripada masjid ini, bahawa Allahyarham akan disemadikan di Masjid Demak Jaya ini di tanah perkuburan keluarga di sebelah pusara isteri pertamanya, Tuan Puan Laila Taib. Sesungguhnya ini merupakan satu peluang bagi anda yang melihat ini menitipkan doa buat insan ataupun pemimpin yang berjaya mentransformasikan Sarawak menjadi negeri seperti yang kita kenal pada hari ini. Dan juga Sarawak menyambut keberangkatan tiba Paduka Seri Baginda Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah bersama Pangeran Muda Abdul Matin yang turut sama hadir berjemaah duli ke sini untuk memberi penghormatan terakhir kepada rakan karib antara dua negara, melebihi hubungan diplomasi sebenarnya, bahawa hubungan akrab ini terjalin bertahun-tahun lamanya antara Brunei dan juga Sarawak dan juga negeri-negeri dan juga negara-negara lain. Istiadat hari ini juga dengan nasihat daripada Majlis Islam Sarawak untuk memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Sebentar tadi sebelum ketibaan ke Masjid Demak Jaya juga kedengaran bagi mereka yang berada di Bandaraya Kuching, baik di sekitar tebingan Kuching atau sehingga ke Petrajaya, mungkin ada terdengar das-das meriam yang dilepaskan sebagai tanda
perjalanan akhir itu diiringi dengan 88 das tembakan sesuai bersamaan dengan umur Allahyarham ketika meninggalkan kita, menghembuskan nafas akhirnya pada 4.40 pagi semalam di hospital swasta di ibu negara. Ketika ini pun walaupun keadaan cuaca agak renyai, beransur baik pada ketika ini, sepertinya bumi Sarawak juga menangisi atau meratapi pemergian insan ini yang menghabiskan, memperjuangkan hampir seumur hidupnya demi membangunkan Sarawak. Dan kita lihat juga di sini pemimpin-pemimpin tertinggi negeri dan juga negara, ada juga yang datang dari luar negara terus sama hadir memberikan penghormatan mereka yang terakhir. InsyaAllah mungkin kita akan terus bawakan perkembangan ketika istiadat pengebumian negeri sebentar saja lagi. Terus saja bersama kami di RTM. Buat masa ini kita kembali dulu bersama rakan penyampai Vanessa dan Andy di Angkasa Puri. Maafkan saya di Grandstand. Fazril, terima kasih untuk perkongsian mengenai gambaran semasa istiadat pengebumian negeri dari Demak Jaya Kuching. Kita akan kembali berlintas langsung bersama L nanti dari semasa ke semasa. Terus dia bersama dengan kami. Untuk waktu ini kita akan berkongsi lebih banyak kepada anda mengenai Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud bersama dengan tetamu jemputan yang juga individu dekat bersama dengan Allahyarham, Datuk Patinggi Alfred Jabu Anak Lumpang, mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Selamat tengah hari Datuk Patinggi. Selamat tengah hari. Ya, Selamat tengah hari. Selamat tengah hari Datuk, terima kasih. Ya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami di RTM dan Datuk Patinggi sebagai seorang yang telah berkhidmat sebagai seorang timbalan Ketua Menteri pada tahun 1974 hingga 2016, lebih daripada 40 tahun. Bukan saja dikenali sebagai timbalan Ketua Menteri pada ketika itu, namun juga sebagai seorang sahabat baik kepada Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud. Mungkin jika boleh Datuk Patinggi gambarkan bagaimana persahabatan dengan Allahyarham Tun Taib. Terima kasih Vanessa, terima kasih Andy. Sama-sama. Sebelum saya menguraikan cerita lebih lanjut, pertama-tamanya saya mengucap takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Datuk Petinggi Dr. Haji Abdul Taib Mahmud. Permatian beliau adalah menyedihkan seluruh Sarawak Bumi Kenyalang, kerana kita merasa kehilangan satu tokoh pemimpin yang sudah berkecimpung begitu lama, selama 61 tahun, mulai dari tahun 1963 hingga ke sekarang, iaitu merupakan 70% of his life is devoted for public service. Maka dalam 70% of his lifetime dalam public service, banyak jasa, banyak bakti yang ditumpahkan kepada Allahyarham Tun Pehin Seri Taib, kepada negeri kita Sarawak Bumi Kenyalang tercinta ini dan kepada negara kita Malaysia tercinta. Maka keseluruhan negeri Sarawak, rakyat berbilang kaum, berbilang agama, merasa sedih kehilangan satu tokoh. He is the only one from Sarawak with that sterling performance record that we should never forget. Saya telah sama berjuang dengan Allahyarham Tun Pehin Seri Sarawak menerusi parti PBB selama 50 tahun, half a century. Maka dalam perjuangan itu banyaklah pengalaman. Saya rasa oleh kerana Allahyarham Tun adalah menjadi mentor kepada saya. He's a good leader, good teacher, good guidance and good mentor. He's not selfish with his ideas.
Maka dalam masa beliau memimpin sebagai Ketua Menteri Negeri Sarawak selama 33 tahun, saya mendapat banyak experience, banyak ilmu pengetahuan yang saya pelajari daripada Allahyarham. Oleh kerana Allahyarham Tun mempunyai pengalaman politik yang dalam, menjadi satu tokoh sejak Malaysia, Sarawak Merdeka dalam Malaysia tahun 1963, memegang jawatan di peringkat negeri, dah itu bertugas di Kuala Lumpur, menjadi menteri penuh yang memberi banyak peluang kepada negara kita Malaysia. Salah satu daripada itu penubuhan Petronas masa beliau menjadi Minister of Primary Industries. Dan juga saya berpeluang juga pada tahun 1974 berjumpa dengan Yang Berhormat masa itu, Datuk Taib Mahmud, masa beliau menjadi Minister of Social and Economic Affairs di Malaysia. I approached him to make use of a group of Sarawakian led by Douglas Ugah. At that time, he was a student of economics at University of Malaya. During the holidays, I told the Minister of Social Economic Affairs, Datuk Taib, can you please finance this group to do socio-economic study in the area of poverty area in Ulu Layar, so that from the database collected, we can strategize a planning, macro, as well as spatial planning, how to fight rural poverty, for which as a result of his immediate reaction, memberi peruntukan kewangan kepada seramai 20 pelajar dari Sarawak yang menuntut di Universiti Malaya semasa cuti 1 bulan. They go to the rural areas, produce economic data as a basis for what I did in Betong area to solve rural poverty. Is working very well. So I know he is a very, very forward-looking and working with younger group of students. Walaupun mereka masih menuntut di university, but he looked at the potential of young students to be future leaders in Sarawak. Yeah. This is how great his vision, very visionary. Dan juga apabila dalam politik memang ada bergelora, bukan saja sedikit, ada ombak yang besar, ada yang lebih besar, tetapi kita ada nakhoda yang begitu experience, a good captain in politik, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Taib as Chief Minister at that time. We managed, because under his good guidance, he said, okay, in politics you don't fight with violence. Kredibiliti yang tidak perlu dipertikaikan lagi, Datuk, ya. You don't fight with violence, but you go try to determine what are the roots of discontentment on the ground. Apa punca untuk menimbulkan rakyat menimbulkan kegelisahan atau kekeliruan. So we must determine what are the roots. And with that, kita strategize cara mana kita mengatasi. I work with him, especially masa the main court fiasco tahun 1987. We don't blame anybody. We say, all right, we want to solve the problem, but don't fight at political level. Kita serahkan kepada rakyat. Kalau rakyat memberi verdict, kita bersalah, rakyat yang memberi hukuman. So we go to the rakyat. Don't fight among the politician. Don't fight sampai bergaduh. So it is that good principle we
leave to the rakyat, serahkan kepada rakyat untuk menentukan nasib masa hadapan kita. Ya, setiap cabaran mampu diatasi disebabkan nakodanya sangat berkepimpinan dan berkaliber. Datuk seorang pemimpin yang cukup dekat sekali dengan Allahyarham Tun, berada pada saat jatuh bangunnya, titik tinggi dan terendah bersama dengan Allahyarham Tun. Bagaimana Datuk tadi ketika memberikan penghormatan terakhir menyaksikan rakan seperjuangan yang dahulu bersama-sama dengan Datuk, kini jasadnya di depan mata. Kalau anda dapat saksikan sekarang, saudara, visual yang kami paparkan kepada anda, ini situasi semasa di tanah perkuburan keluarga Allahyarham di Demak Jaya, yang menyaksikan telah pun berangkat tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bersama anak anda baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Juga pemimpin-pemimpin tertinggi negeri, termasuk Tuan Yang terutama Yang di-Pertuan Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan juga Premier Sarawak telah pun berada di sana untuk sama-sama menyaksikan dan memberikan penghormatan terakhir bagi istiadat pengebumian negeri Allahyarham Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Kita mahu kembali semula kepada Datuk Patinggi Alfred Jabu Anak Lumpang. Seperti yang saya katakan tadi, Datuk, bagaimana penzahiran perasaan Datuk saat berada di atrium bangunan Dun Sarawak tadi menghadiri penghormatan terakhir, menyaksikan sahabat jasadnya berada di situ? Saya bersama keluarga, bersama isteri saya, Datuk Seri Tan Sri Empiang, dan anak saya, sama-sama petang kemarin berada di lapangan terbang Kuching menyambut ke jenazah bersama dengan begitu ramai, bersama dengan Yang Amat Berhormat Premier Negeri Sarawak dan ahli kabinet dan semua rakan-rakan di Kuching Airport. Saya tidak dapat menahan sabar sehingga juga banyak titis air mata disebabkan I find it, I lost a very dear friend, very close friend, elder brother, even I treat him as my father because he's not selfish with the idea. Begitu juga semasa saya memberi penghormatan terakhir bersama isteri saya dan keluarga saya tadi, saya pun begitu berjumpa dengan anaknya Mahmud Sulaiman. Itu sedih. I'm very close with the family. Oleh kerana semasa Tun masih berada di Kuching, saya dijemput 3 kali ke Demak Jaya. 3 kali one-to-one dinner. We spend the 2 of us together. 3,5 jam masa sesi pertemuan dinner. Apa Datuk yang dibicarakan? Mengimbau memori waktu dahulu, waktu bersama-sama terlibat dalam politik, atau apa yang dibicarakan? Mengimbas kembali rakan-rakan seperjuangan kita. Allahyarham Tun banyak kali dia mengata, apa khabar Sianu? Orang-orang rakan seperjuangan yang lama, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. He cares for the people. And he always asks, how is our development plan? How far has it gone? He does a lot of tracking of all the development because he started the whole thing. Dia peramah kepada ahli Dewan Undangan Negeri, pada ahli parlimen dan semua ahli-ahli dalam kabinet. Apabila saya teringat selepas election pilihan raya, we make arrangement to invite the management guru. Kita kumpulkan ahli parlimen,
ahli Dewan Negeri, senior civil servant dan rakan-rakan menteri di Damai, Sentubong. Kita jemput pakar-pakar dari luar negara seperti Dr. Alvin Toffler, the management guru, Dr. Edward De Bono, dan Dr. Kenichi Omai. We invited them to give lectures. What are the futures in the world as they see, so that everybody learn. This is how prihatin, begitu prihatin Allahyarham Tun Taib. He wants everybody to be educated and to be exposed to the futuristic vision of good leaders from the world, so that we can move alongside with the pace of the world. Masa itu, we fear about what happened to the year 2020. Y2K. Y2K. Everybody was nervous. But like of Dr. Alvin Toffler, is the author of the Megatrend 2000. Daripada itu kita belajar. Dan banyak bimbingan yang lain dengan tokoh-tokoh yang lain. So, from that, we collectively, unselfishly, led by Allahyarham Tun, bring the younger generation of Sarawakian. Sebab itu, saya lihat a lot of improvement in delivery system in the civil service. There is a lot of consciousness of cooperation between the party leaders yang dulu adanya persingkiran ideas antara satu parti dan satu parti. Lepas itu kita dapat menenteramkan, Allahyarham Tun dapat menenteramkan keadaan dalam politik, dalam Barisan Nasional. Ada pergaduhan dalam komponen SNAP masa itu. Tun kata, please don't quarrel. We invite you together as Barisan Nasional Plus. At the displeasure of the president of SNAP party, we invite the other faction to come to the party, so that negeri Sarawak stable. It is the formula. Ya, kami terpaksa mencelah Datuk Patinggi, maafkan kami, kerana kita ingin memberikan tumpuan sebentar untuk istiadat pengebumian negeri yang kini sedang pun berlangsung di Tanah Perkuburan keluarga Allahyarham Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Anda dapat saksikan gambaran semasanya ketika ini. Kita masih lagi menantikan isyarat untuk membawakan kepada anda secara langsung dari lokasi bersama rakan pelapor di sana, Fazril Hisham. Nanti kita akan cuba mendapatkan semula Fazril. Kita mahu kembali semula bersama dengan Datuk Patinggi Alfred Jabu Anak Numpang, mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, juga seorang individu yang cukup dekat bersama dengan Allahyarham Tun Hin. Cuaca di Bandaraya Kuching pada ketika ini pun tidak menentu, sekejap hujan, sekejap berhenti. Jadi itu antara masalah dan juga cabaran yang kita hadapi. Kita sememangnya ingin membawakan anda laporan daripada Tanah Perkuburan keluarga Allahyarham di Demak dan Jalan Bakul. Namun kita akan kembali bersama dengan El sebentar saja lagi dan kita akan sambung perkongsian dengan Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Anak Numpang berkenaan dengan perjuangan bersama dengan Allahyarham Tun Taib semasa pentadbiran kedua-dua mereka pada satu ketika dahulu. Jadi Datuk Patinggi mungkin boleh jelaskan lagi. Semalam kita melihat kita melihat video Datuk Patinggi ditemu ramah oleh wartawan mengenai pemergian Allahyarham Tun Taib. Jadi Datuk Patinggi memberi reaksi. Datuk Patinggi kehilangan seorang rakan, sahabat baik, seorang mentor. Tapi sebelum itu, Datuk, sekali lagi kami mohon maaf kerana kita sudah pun mendapat isyarat untuk bergabung bersama dengan Fazril Hisham untuk membawakan situasi semasa istiadat pengebumian negeri di Tanah Perkuburan keluarga Allahyarham di Demak Jaya. El, kalau sudah bersedia, silakan. Bagaimana keadaan semasa di sana? Istiadat sudah pun bermula. Kongsikan bersama dengan kami. El, silakan.
Baiklah, terima kasih rakan-rakan penyampai di Grandstand. Kita bawakan langsung kepada anda sekali lagi dari Masjid Demak Jaya ini. Dan juga ketika ini di Tanah Perkuburan di Demak Jaya ini sedang disemadikan Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dalam perjalanan akhirnya ke alam sana. Dan ketika ini juga dapat kita saksikan turut sama berada di Tanah Perkuburan Demak ini ialah Paduka Seri Baginda Sultan Hassan Al-Bolkiah, Sultan Brunei, dan juga Pangeran Muda Abdul Matin yang turut sama menzahirkan rasa duka cita mereka, ucapan takziah mereka kepada Balu Allahyarham atau Puan Ragat Kurdi Taib dan juga anak-anda Allahyarham Datuk Seri Sulaiman, Datuk Seri Mahmud Abu Bakar Taib, Jamilah dan juga Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Semestinya ketika menyaksikan sendiri suasana hibah ketika ini di pusaranya, sesuatu yang sukar diungkapkan dengan kata-kata, dengan pemimpin-pemimpin tempatan di peringkat akar umbi sehingga peringkat tertinggi sendiri juga menzahirkan rasa sebab mereka seperti mana yang dikongsikan oleh tetamu kita di studio Datuk Patinggi Tan Sri Afrid Jabu. Semestinya mereka ini adalah figura-figura, individu-individu yang sama-sama berjuang saban tahun, setiap tahun dan menyaksikan mungkin walaupun berita mengenai komplikasi kesihatan Allahyarham sudah pun didengari beberapa ketika, namun apabila tiba masa seperti mana berlakunya semalam menghembuskan nafasnya yang akhir pada 4.40 pagi, pengalaman itu ataupun berita itu diterima dalam keadaan yang cukup berbeza, cukup sayu. Dan di sini juga mungkin uniknya dapat kita lihat suasana di Tanah Perkuburan Demak Jaya ini ialah orang awam masih lagi membanjiri ataupun hadir memberikan penghormatan akhir mereka, bukan saja mereka dalam kalangan umat Islam, juga daripada fahaman anutan ataupun agama etnik yang berbeza. Jika mungkin dapat saya kongsikan kepada anda dalam satu temu bual yang sempat saya tonton di antara Allahyarham di dalam satu temu bual di televisyen, ketika ditanya apakah perkara yang paling beliau takuti, the things that you have feared the most, jawapan beliau mudah: saya takut melihat keadaan orang-orang Sarawak ini berbilang kaum, berpecah belah, berkecai, bercerai-berai. Saya takut melihat orang-orang berkepentingan tertentu menggunakan agenda perkauman ataupun agama untuk kepentingan sendiri sehingga memecah belahkan orang Sarawak. Itu adalah jawapan yang saya dengar sendiri dalam temu bual tersebut, menzahirkan Allahyarham betapa cintanya terhadap Sarawak Bumi Kenyalang ini. Bukan saja negeri ini secara amnya, warga Sarawak itu sendiri, baik Melayu, Iban, Bidayu, Melanau, orang Ulu dan sebagainya, masing-masing berkongsi identiti hari ini dapat kita lihat baik di hantaran-hantaran media sosial ataupun mereka yang hadir seawal 7.30 pagi tadi di Dewan Undangan Negeri Petrajaya, masing-masing memberikan rasa rindu, rasa cinta mereka, tidak kurang juga berkongsi pengalaman pernah bertemu muka sendiri dengan Allahyarham, bagaimana pengalaman itu begitu mahal bagi mereka, termasuk mereka yang ada merakamkan gambar kenang-kenangan bersama dengan Allahyarham. Semestinya suasana yang kami bawakan ketika ini juga satu gambaran bagaimana hubungan pemimpin ini, figura yang cukup disegani di mata dunia ini, begitu dihormati, begitu disayangi. Walaupun cuaca di Sarawak seperti yang saya kongsikan, hujan renyah beransur baik, seperti menangisi juga permagian Allahyarham Tun, tetapi alhamdulillah proses daripada saat jenazah diterbangkan semalam tiba di kediaman Allahyarham sehinggalah disemadikan hari ini di pusara sebelah pusara isteri pertamanya Tuan Puan Laila Taib. Suasananya, aturannya alhamdulillah berjalan lancar. Begitulah indahnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Saat perginya, saat terpisahnya jasad dan juga roh,
Apa yang diperkatakan ialah jasa dan juga amalan seseorang. Tidak henti-henti mereka di seantero dunia ataupun di Sarawak berkongsi pandangan mereka tentang jasa Allahyarham kepada Sarawak, kepada pembangunan negeri, yang mana ketika saat dilantik sebagai Menteri Muda ketika Malaysia ditubuhkan. Dan wajah-wajah sedih jelas terpapar juga dalam kalangan pemimpin tertinggi negeri, termasuk Yang Amat Berhormat Premier tadi. Kita lihat bersama-sama pasukan jenderanya semalam berikrar akan meneruskan legasi Allahyarham Tun Taib yang juga turut diteruskan oleh mantan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim. Satu kesinambungan momentum pembangunan yang mampan dan juga progresif untuk sama-sama dirasai rakyat Sarawak. Dan saya lihat juga beberapa hantaran-hantaran menarik media sosial yang berkongsi pengalaman mereka. Ada yang bertemu di tempat awam bersama dengan Allahyarham, cuba mengajak bergambar, tidak ditolak, mesra saja sabaannya. Ada juga yang berjumpa Allahyarham secara terus di pejabatnya. Wajah-wajah sedih, hibah orang awam, ahli keluarga, sahabat handai dapat kita lihat di tanah perkuburan keluarga Demak Jaya ini saat melihat perjalanan akhir ke pusara disemadikan Allahyarham Tun di tanah perkuburan ini. Saya lihat juga rata-rata orang awam yang hadir sejak pagi tadi saat terdengarnya apabila dilepaskan 88 das meriam oleh Regimen 8 Artileri tadi, bergema di seluruh Kuching. Setiap das tembakan meriam itu memberi satu kesan ataupun rasa yang sukar digambarkan dalam hati ini. Itulah dia lambang, itulah dia bunyi yang kedengaran apabila perginya seorang pemimpin, perginya seorang tokoh yang berjaya meletakkan nama Sarawak di peta dunia. Saya juga sempat berkongsi sebentar tadi dengan anda, jika ada yang sempat menonton suasana di Dewan Undangan Negeri bersama dengan Imam Besar Negeri Sarawak, beberapa pegawai yang pernah bekerja sendiri dengan Allahyarham, juga menzahirkan rasa ucapan penghargaan, terima kasih mereka pada ucapan takziah dan juga penghargaan yang tidak putus-putus daripada rakyat Sarawak. Dan juga ada peringatan daripada Imam Besar dan juga dalam kalangan pegawai tinggi dan juga daripada Majlis Islam sendiri untuk sentiasa menjaga lidah tutur kata baik di media sosial ataupun dalam perbualan bersama dengan rakan-rakan ketika saat begini. Kerana semestinya ini saat untuk kita dalam anutan agama apa sekalipun untuk menadah tangan, berdoa agar Allahyarham selamat ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Mata menjadi saksi saat jenazah diturunkan di dalam pusara, agar ini satu perlambangan agar secara zahirnya, secara fizikalnya, maka tidak ada lagi seorang insan bernama Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Namun begitu, jasanya, pengorbanannya, perjuangannya sentiasa akan terus selama-lamanya dapat diperlihatkan, dipertontonkan, dirasai oleh anak Sarawak, bukan saja ketika ini namun untuk generasi yang mendatang. Cuaca beransur baik walaupun selepas hujan, cuaca panas, orang awam rakyat Sarawak masih setia menunggu dengan penuh kesabaran perjalanan akhir Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Mungkin juga khususnya buat umat Islam dapat saya kongsikan beberapa petikan surah daripada Al-Quran perjalanan akhir berkisar tentang kematian sesuai itu kita kongsikan pada saat ini. Dalam surah Al-Ankabut ayat 57 antara lain menyatakan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan.
Dan juga penjelasan daripada ayat surah Al-Jumu'ah ayat 8, jika boleh saya kongsikan di sini. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Begitulah antara petikan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebut mengenai kematian saat ditarik nyawa, saat ajal menjemput. Begitulah seperti mana dapat kita lihat dalam 2 hari ini, dalam 2 hari berkabung ini, saat seluruh Sarawak meratapi kematian ini, saat semua premis, malah bendera yang ikonik di tengah-tengah Menara Kuching pun diturunkan separa tiang, menandakan perginya seorang tokoh yang cukup dihormati di negeri ini. Apa yang disebut, apa yang diperkatakan selepas perginya seseorang itu tidak lain merupakan amalan-amalan mereka di dunia. Dan kita yang masih bernafas, masih hidup ini cukup bertuah kerana sempat masih lagi merasakan manfaat yang dapat dikongsikan daripada perjuangan tokoh-tokoh terdahulu ini, termasuklah Allahyarham Tun Taib. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Saya kira bagi mereka yang selama ini, selama 88 tahun ini ataupun sekitar itu, berkongsi kasih sayang bersama dengan jutaan rakyat Malaysia, bagi mereka sendiri mungkin satu pengalaman yang berbeza, kerana bukan sahaja kehilangan seorang pemimpin, bukan sahaja kehilangan seorang ketua, mereka kehilangan suami, kehilangan seorang ayah, kehilangan seorang mentor yang mereka sanjungi, yang banyak mungkin ilmu yang mereka pelajari, bukan saja dalam aspek politik, juga dalam aspek kekeluargaan, termasuk kepimpinan dalam kekeluargaan itu sendiri. Tuan-tuan dan puan yang mungkin baru saja menyaksikan kami di RTM ketika ini, kita bawakan kepada anda perkembangan terkini, perkembangan semasa di tanah perkuburan keluarga Demak Jaya ini selepas jenazah Allahyarham Tun Taib ini selesai disolatkan dan juga selesai solat Zuhur berjemaah tadi yang dihadiri Yang Berhormat Premier Perdana Baginda Sultan Hassanal Bolkiah, juga Sultan Brunei hadir bersama dengan Pangeran Muda Abdul Matin, bersama-sama orang awam, pemimpin-pemimpin tertinggi negeri untuk sama-sama solat, mendirikan solat jenazah sebelum mengiringi pemergian perjalanan akhir ke perjalanan akhir ke pusara Allahyarham Tun Pehin Sri Taib. Mungkin ramai yang mengkagumi insan ini dari sudut falsafah beliau. Apa yang akan ditinggalkan selepas ini, seperti mana yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, adalah beliau sendiri melihat Allahyarham seorang yang mempunyai falsafah dalam hidup. Malah mungkin minat Allahyarham dalam naskah-naskah karya-karya seniman agung Irami pun berkait rapat dengan minat dan juga pegangan beliau terhadap falsafah hidup yang tertentu. Sebagai contoh, antara pembangunan-pembangunan dapat dilihat sehingga kini pun sama jaya, sama laju. Itu sendiri daripada idea Allahyarham, falsafah beliau yang ingin sama-sama berjaya, sama-sama membangun, sama-sama bergerak maju, pantas atau laju. Itulah terbitnya perkataan sama jaya, sama laju, antara projek yang terbit daripada inisiatif buah fikiran Allahyarham menerbitkan koridor tenaga, diperbaharui skor yang telah memberikan pendapatan kepada Sarawak secara terus, juga menyaksikan pembinaan projek-projek infrastruktur yang diteruskan juga oleh kepimpinan selepas itu, baik Allahyarham Tan Sri Adnan Satim ataupun Datuk Patinggi Abang Jo sendiri. Dulu mungkin bandar seperti Belaga, seperti Kapit dan juga Maras Sri Aman sekalipun tidak mempunyai jalan raya yang baik.
Namun selepas pembinaan skor dan juga peningkatan bandar-bandar gas dan bidang minyak dan juga gas asli mendatangkan pendapatan kepada Sarawak yang membina dasar untuk kemajuan yang dapat kita lihat kini seperti Lebuh Raya Pen Borneo, juga membina dasar untuk pemimpin selepas itu terus mempertahankan hak rakyat Sarawak dalam MA 63. Semua itu dimulakan atau didasari oleh perjuangan Allahyarham Tun sendiri. Dan dari segi legasi atau waris yang ditinggalkan, selain daripada pemimpin-pemimpin, ketua menteri, premier, menteri-menteri yang kita lihat dalam Kabinet Sarawak ketika ini, misal kata dalam konteks kerajaan persekutuan, Menteri Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia contohnya, Datuk Hajah Hanifah Taib, yang dalam hantaran baru ini jelas menunjukkan rasa rindu, mungkin masih terkejut dengan pemergian ayahanda. Namun saya pasti perjuangan segala nasihat yang dititipkan kepada beliau akan terus digunakan, bukan saja dalam membangunkan ekonomi Malaysia secara khususnya, pastinya juga akan diterjemahkan kepada perjuangan bersama-sama dengan warga di Parlimen P213 Mukah. Suasana ketika ini masih lagi hujan renyai di kawasan Masjid Demak Jaya ini. Namun begitu, orang ramai yang berada di sini sejak pagi tadi tidak berganjak, masih lagi setia, dan mungkin sesiapa warga Kuching yang sempat melintasi berada di kawasan sekitar ini ada melihat deretan kenderaan yang parkir di hadapan tepi untuk memastikan mereka juga berpeluang memberikan penghormatan akhir mereka, sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran, sama-sama menadah tangan, memanjat doa, meminta Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, diampunkan dosa-dosanya. Baiklah, kita juga sempat tadi mendengar perkongsian daripada tetamu kita di grandstand. Bila kita mendengar sendiri perkongsian daripada seorang sahabat itu berbeza daripada kita rakyat Sarawak ini. Jelas sebagai seorang rakan akrab, sebagai seorang rakan karib, sebab daripada suara itu, daripada nada suara, daripada bait-bait perkataan yang terbit daripada mulut Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu itu sendiri, itu tidak dapat dinafikan, itu tidak dapat dipalsukan. Jelas itu adalah titisan air mata yang mengenangkan kemergian seorang sahabat yang pastinya memberi 1001 tunjuk ajar kepada bukan saja Datuk Petinggi Alfred Jabu, malah saya kira hampir keseluruhan menteri-menteri generasi lama dan baru kini yang sempat merasai bagaimana hebatnya figura ini. Ada juga saya menyaksikan beberapa perkongsian daripada menteri-menteri dalam kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini juga masing-masing merazahirkan rasa kekaguman mereka yang mereka anggap tokoh ini seorang genius politik. Wakil-wakil ataupun tokoh-tokoh kepimpinan yang hadir pada hari ini juga ada berkongsi nasihat-nasihat yang sempat mereka pelajari. Datuk Seri Hajah Nancy Shukri melihat Allahyarham sebagai mentor, Datuk Sharifah Modiah, tokoh kepimpinan yang diteruskan legasinya oleh Yang Berhormat Datuk Sharifah Hasidah, juga mengatakan berkongsi nasihat daripada Allahyarham yang mengatakan sentiasa berkata benar walaupun pahit, sentiasa turun padang jika menjadi seorang wakil rakyat. Begitulah nasihat yang dipegang oleh antara mereka yang sempat mendengar sendiri nasihat, menerima tunjuk ajar. Dan sebenarnya ramai juga menteri-menteri ataupun wakil rakyat yang sebelum ini ada berkongsi bahawa bila mana mereka menzahirkan rasa untuk bertanding di dalam satu-satu pilihan raya, baik pilihan raya negeri ataupun persekutuan, ada masa ketikanya Allahyarham sendiri akan memberi pandangan. Allahyarham sendiri akan mengatakan mungkin pada satu-satu ketika untuk tokoh-tokoh tertentu tunggu dulu, belum masanya. Dan setiap kali berlakunya perkara itu sentiasa ada sebab musabab, sentiasa ada satu cetusan idea atau strategi yang begitu bernas, sentiasa 10 atau mungkin 20 langkah ke depan oleh Allahyarham. Apa yang boleh diperkatakan hari ini ketika mana seorang tokoh, seorang pemimpin pergi, yang kita lihat yang akan
akan terus diperkatakan, yang akan terus menerima manfaat adalah jasa-jasa pembangunan yang ditinggalkan. Saya kira mungkin ribuan, ratusan ribu rakyat Malaysia bukan sahaja di Sarawak yang merasakan manfaat daripada pembangunan Allahyarham di Kota Semerahan itu sendiri. Menyaksikan terbinanya beberapa institusi pendidikan, Universiti Malaysia Sarawak dan juga UiTM Semerahan antaranya. Ini sendiri melahirkan begitu ramai tokoh yang ketika ini pun sudah ramai berjaya di sektor-sektor korporat, agensi kerajaan dan juga swasta. Ini merupakan salah satu contoh cetusan idea daripada Allahyarham sendiri melahirkan graduan-graduan melalui pembinaan gedung ilmu, hub ilmu di Kota Semerahan. Mukah contohnya mungkin dulu hanyalah satu kota kecil perikanan, tidak banyak aktiviti selain perikanan dan juga pertanian yang berlangsung di situ. Lihatlah Mukah kini, bukan saja di bawah kepimpinan Allahyarham Tun, diteruskan lagi selepas itu menyaksikan bagaimana Mukah yang sebelum ini bergantung penuh kepada pertanian, penanaman rumbia, kini begitu maju dan saya boleh katakan nama-nama besar dalam sektor awam dan juga swasta, malah sehingga ke peringkat antarabangsa juga adalah anak melanau dari Mukah. Begitulah hadirin, kita lihat bagaimana pemergian seseorang dapat kita saksikan hari ini. Kita bawakan sekali lagi kepada anda seawal mungkin jam 8 pagi tadi lagi di Dewan Undangan Negeri, ketibaan jenazah diusung oleh tim pengusung tentera Angkatan Tentera Malaysia, baik dari Tentera Darat, Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia, terdiri daripada 9 anggota dan juga diketuai oleh seorang pegawai mengusung, mengiringi perjalanan jenazah di Dewan Undangan Negeri di Atrium Dun Petrajaya pada hari ini. Bermula kira jam 8 sehingga 11.30 berpusu-pusu orang awam dan juga wakil-wakil pemimpin negeri memberikan penghormatan akhir mereka, menzahirkan rasa takziah mereka kepada keluarga Allahyarham. Antara pemimpin yang kita lihat adalah Timbalan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian dan juga barisan Menteri Kabinet datang bersama dengan keluarga dan juga komuniti-komuniti termasuk NGO yang pernah merasai sumbangan daripada Allahyarham ini hadir memberikan penghormatan akhir mereka. Jenazah tadi juga turut dikawal 4 penjuru oleh pasukan vigil daripada Tentera Darat, Udara, Laut dan juga PDRM sebelum dibawa menaiki kenderaan selepas menerima penghormatan terakhir daripada Kawalan Kehormatan Utama ataupun KKU. Sebaik kawalan kehormatan utama itu juga terdengarlah 88 das tembakan sesuai dengan ataupun bersamaan dengan usia Allahyarham Tun ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir. Perjalanan Tun daripada kediaman ke Dewan Undangan Negeri, dari Dewan Undangan Negeri ke Masjid Demak Jaya ini juga diiringi oleh 75 anggota tentera dengan 25 daripada anggota daripada setiap regimen ataupun Tentera Darat, Udara, Laut dan juga PDRM itu mengiringi ataupun kita panggil street liners, mengiringi perjalanan akhir Allahyarham Tun Taib Mahmud. Cuaca di sini kalau boleh saya kongsikan sekali lagi kepada anda sudah beransur baik. Dapat kita lihat yang Ketua Majlis Islam juga Datuk Wisnu begitu sibuk pagi tadi untuk memastikan perjalanan ini berjalan lancar, menepati nasihat-nasihat yang diberikan oleh Majlis Islam agar tidak melanggar tertib ataupun istiadatnya, perjalanan istiadat itu sendiri selain daripada turut dipantau oleh Angkatan Tentera Malaysia. Sebenarnya kalau tahun lepas dapat dikongsikan Allahyarham sendiri sempat menyaksikan Sarawak mencapai 60 tahun kemerdekaan 22 Julai 2023, satu tarikh yang saya kira begitu signifikan kerana tarikh itu jugalah saat Allahyarham dilantik menjadi Menteri Termuda 27 tahun
pada 1963 itu, dan juga perjalanan beliau walaupun diberi peluang untuk menjawat jawatan yang tinggi di Peringkat Persekutuan, beliau mengambil keputusan untuk kembali ke Sarawak untuk menabur bakti di Sarawak, kerana Allahyarham lihat sendiri begitu banyak potensi pembangunan yang boleh dilakukan, begitu banyak masih lagi jurang kemiskinan ketika itu yang beliau sendiri perjuangkan. Menyebut mengenai kadar kemiskinan, puluhan tahun sebelum ini, sekitar selepas Malaysia ditubuhkan, kadar kemiskinan Malaysia, kadar kemiskinan di Sarawak pernah mencecah 2 angka sehingga 70%, dikurangkan sehingga 1 digit saja dengan kredibiliti dan juga inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan, termasuk buah fikiran dari Allahyarham Tun sendiri. Malah kini dengan koridor-koridor tenaga boleh diperbaharui, dengan deretan siri binaan empangan hidro, menyaksikan kawasan ceruk-ceruk pedalaman yang dahulunya tidak pernah didengari pun namanya, tidak mempunyai liputan elektrik, tidak mempunyai bekalan air terawat, air yang bersih, kini sudah mempunyai bekalan air yang bersih dan juga liputan elektrik 24 jam. Dan itu juga yang diteruskan oleh pimpinan Datuk Patinggi Abang Jo pada ketika ini untuk memastikan semua rakyat Sarawak dapat merasa konsep keterangkuman itu dapat dikongsi bersama oleh semua jutaan rakyat Sarawak. Juga perjalanan akhir ini dapat kita saksikan hantaran-hantaran di media sosial, antaranya ada yang menerbitkan puisi, ada yang menerbitkan sajak, menzahirkan rasa mereka, meluahkan rasa mereka di media sosial, baik di Facebook, TikTok dan sebagainya, di Instagram, gambar-gambar kenangan bersama Allahyarham. Cukup manis, sesuatu yang kita saksikan saja sudah memberikan satu perasaan yang begitu sedih dan juga hibah bagi kita rakyat di Sarawak dan juga Malaysia secara amnya. Sedikit perkongsian lagi daripada surah An-Nisa, mengatakan bahawa di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Dan juga daripada surah Az-Zumar, antara lain mengatakan ayat 42, Allah menggenggam jiwa seseorang ketika matinya dan menggenggam jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa seseorang yang ajal kematiannya telah tiba dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Tuan-tuan, surah Al-An'am ayat 61 mengatakan, dan dialah penguasa mutlak atas semua hamba-Nya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Itu antara perkongsian lagi ayat-ayat daripada ayat suci Al-Quran kepada anda, untuk sama-sama kita yang masih bernafas, masih hidup ini, untuk mengenang kembali bukan saja mereka yang telah pergi, untuk bertanya juga kepada kita sebagai rakyat Sarawak, sebagai umat Islam, walau apapun bangsa kita, apa jasa kita kepada negeri ini, apa sumbangan kita pada bumi penyalam. Walaupun tidak mampu menyumbang sebesar Allahyarham, mampukah kita menyediakan, meneruskan legasi ditinggalkan Allahyarham untuk generasi-generasi yang berikutnya. Kita juga bawakan kepada anda daripada awal pagi tadi siaran langsung di Grandstand bersama dengan tetamu-tetamu yang sempat kami hubungi untuk sama-sama hadir juga di Grandstand. Antaranya Datuk Dr. Jendri Amir, seorang yang kita lihat begitu vokal dalam memberikan ulasan dan pandangan terhadap perjuangan Allahyarham Tun Taib antaranya. Dan inilah sebenarnya yang dikongsikan, sentimen yang dikongsikan bersama oleh rakyat Sarawak, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka mendengar sendiri saat berita kematian ini yang mungkin kita kira rasa bersedia itu ada, kerana
berita-berita mengenai komplikasi kesihatan, keadaan keuzuran Allahyarham Tun itu sudah kita dengar beberapa ketika. Namun saat berita ini diumumkan semalam, saya sendiri pun tidak bersedia menerimanya. Masih rasa terkejut, apatah lagi mereka yang akrab, mereka yang bersama-sama berjuang, berdampingan dengan Allahyarham. Dan Balu Allahyarham sendiri, Tok Puan Ragat Kurdi Taib, sejak semalam pun tidak henti mengucapkan terima kasih kepada mereka yang datang, namun jelas terpapar riak wajahnya, rasa sedih tempoh 15 tahun atau lebih bersama dengan Allahyarham itu bukanlah satu tempoh yang singkat. Kalau kita bersama dengan rakan sahabat handai yang akrab dengan kita pun pasti terasa. Bayangkan hubungan suami dan juga isteri. Anak-anda Allahyarham yang datang dari segenap pelosok dunia hari ini, semalam lagi telah pun hadir di sini, mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada sidang tetamu yang hadir, dan juga berkongsi memori-memori sidang tetamu bersama dengan anak-anda Allahyarham. Boleh juga saya kongsikan lagi beberapa petikan ayat Quran sambil kita menyaksikan perjalanan akhir ke pusara Allahyarham Tun. Dalam surah Luqman ayat 34, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan ketika ini sebentar saja lagi bermulanya bacaan ayat suci Al-Quran di dalam akhir Allahyarham Tun. Sebenarnya di sini juga dapat kita lihat, dapat kita rasa kongsikan bersama kedudukan anda, siapa di akhirat kita pasti kita akan dijemput. Lagi pemergian seorang pemimpin yang dihormati cukup dihormati, sama-sama kita segala puji pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pentadbir sekalian alam, yang hidup kekal selama-lamanya, selain daripadanya pasti akan rosak dan binasa. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada setiap hamba-hambanya. Seterusnya salawat dan salam ke atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang unggul pada keagungannya, yang tunggal pada zatnya dengan sifat kudrat dan baqa. Maha suci Allah, Tuhan yang Maha berkuasa, mematikan dan menghidupkan manusia untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang baik amalannya. Sesungguhnya setiap amalan akan diperlihatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, sama ada amalan baik maupun yang buruk, yang terang ataupun yang tersembunyi. Semuanya akan diketahui. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa setiap amalan yang telah kamu lakukan di dunia ini akan dibalas, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Semuanya akan diperhitungkan dan akan menerima segala balasannya di akhirat, yakni hari pengadilan nanti. Maka berbahagialah sesiapa yang terhindar daripada azab neraka dan menjadi penghuni syurga. Ketahuilah bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara, dan kesenangan adalah hiasan semata-mata, tidak kekal dan tidak dapat dibawa bersama. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah dari tanah kamu dijadikan, kepada tanah kamu dikembalikan, dan daripadanya jua kamu dibangkitkan semula untuk menghadap Allah Rabbul Izzati, Tuhan pentadbir sekalian alam. Dengan nama Allah,
daripada Allah kepada Allah di atas agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebenar-benarnya kamu dimatikan. Sesungguhnya bila tiba masanya, ajal kematian itu janji Allah Subhanahu wa taala. Benar dan tepatlah segala janji-janjinya yang telah disampaikan oleh Rasul utusannya Nabi Muhammad SAW. Wahai saudara kami, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Hajah Hamidah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampunkan segala kesalahan dan dosa-dosa kamu. Mulai hari ini dan saat ini, berakhirlah sudah kehidupan kamu di dunia ini. Hilanglah sudah segala keseronokan, lenyaplah sudah segala perhiasan dan kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan selama ini. Hanya yang kekal bersamamu 3 perkara. Pertama, segala sedekah jariah kamu. Yang kedua, segala ilmu yang kamu amalkan dan manfaatkan. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang sentiasa mendoakan keampunan untuk kedua ibu bapanya. Wahai saudara kami, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Hajah Hamidah, sekarang dan mulai hari ini kamu berada di alam barzakh, yaitu alam yang lain dari apa yang telah kamu lalui sebelum ini. Janganlah kamu lupa terhadap perjanjian kamu di masa perpisahan dari alam dunia menuju ke alam akhirat, yaitu 2 kalimat syahadah yang kamu bawa bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wahai saudara kami, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Hajah Hamidah, ingatlah apabila datang kepada kamu 2 malaikat, Munkar dan Nakir, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyoal kamu. Janganlah kamu rasa terkejut dan takut. Mereka juga adalah hamba Allah seperti kamu. Mereka akan menyoal kamu dengan beberapa pertanyaan. Man Rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Man Nabiyuka, siapakah Nabi kamu? Tidak kamu. Jawablah Allah Ta'ala Tuhanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku, Islam agamaku, kitab suci Al-Quran itu ikutanku, Baitullah itu adalah kiblatku. Sekalian orang Islam dan orang-orang yang beriman adalah saudara-saudaraku. Dan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi pegangan kepercayaan dan iktiqadku. Ketahuilah wahai saudara kami, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Hajah Hamidah, bahwasanya mati itu benar, masuk kubur itu benar, soal Munkar dan Nakir itu benar, dibangkitkan semula dari kubur serta penghisaban amalan itu benar, titian sirat itu benar, azab seksa neraka itu benar, dan nikmat syurga pun benar. Dengan tidak ragu-ragu lagi hari kiamat itu pasti berlaku. Pada masa itulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semula semua para penghuni kubur untuk menunggu dan menerima ganjaran dan balasan masing-masing. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengampun dan menerima setiap taubat hamba-hambanya. Tuhan penghibur bagi tiap-tiap kesunyian dan kesepian. Tuhan yang sentiasa ada dan Maha mengetahui pada setiap makhluknya.
Kami memohon padamu ya Allah, hiburkanlah kesepian kami dan saudara kami ini. Rahmatilah beliau ketika ini, keseorangan di dalam kubur. Lancarkanlah lafaz lidahnya dengan fasih ketika menjawab segala soalan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ya Allah, tetapkanlah iman saudara kami ini dan iman kami sekalian. Ampunkanlah segala dosanya dan kami sekalian. Ya Allah, rahmatilah saudara kami ini, muliakanlah kematiannya, lapangkanlah dan terangi cahaya kuburnya. Jadikanlah syurga itu sebagai ganti tempat tinggalnya. Semoga arwah ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh dengan limpah rahmat dan keridaan-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح المرحوم تن سري هدي عبد الطيب بن حاج حميدة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعلينا وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الآمين آمين آمين يا رب العالمين آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما قلناه من يا الله وما صليناه نبيك الكريم هدية واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح من كانت القراءة التهليل ها هنا بسببه وأنت أعلم به وباسمه عبدك الفقير إلى رحمتك خصوصا إلى روح المرحوم Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud khususan ila ruhil marhum Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud khususan ila ruhil marhum Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa awsilillahumma thawab ذلك منا إليه واجعله نورا وهدى يتلألأ بين يديه واجعل ثواب ذلك فداء له من النار وسترا له من النار وإتقا له من النار وفكاكا له من النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنور على قبره اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنور على قبره اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنور على قبره وعلى سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارحمنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baiklah, begitulah tadi kita mendengarkan bersama-sama bacaan talqin kepada Allahyarham Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, menjadi satu peringatan juga satu bentuk pengajaran buat mereka yang bukan saja mereka yang hadir di istiadat pengebumian negeri pada petang ini, juga mereka yang sedang menonton pada ketika ini bahawa bagi umat Islam janji Allah itu pasti, yang hidup itu pasti akan pergi. Baik, ini kita bawakan dari semasa ke semasa perkembangan di tanah perkuburan keluarga Demak Jaya ini, di mana bersemadinya seorang pemimpin yang mencurahkan hampir seumur hidupnya untuk bumi Kenyalang, Allahyarham Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Namun yang lebih mengesankan, lebih dirasai oleh segenap lapisan rakyat Sarawak bila meninggalkan satu bentuk legasi pembangunan yang bakal dirasai oleh generasi-generasi yang mendatang hingga puluhan ataupun mungkin ratusan tahun selepas ini. Ramai tokoh-tokoh pemimpin yang hadir pada hari ini dan juga semalam, baik di Masjid Negara juga di kediaman Allahyarham, sehinggalah di Dewan Undangan Negeri pada pagi ini, di Masjid Demak Jaya ini, dan juga tanah perkuburan menzahirkan perasaan mereka dan juga kenangan bersama Allahyarham. Orang awam masih lagi berada di sini dalam suasana hujan yang sudah beransur berhenti, ataupun boleh saya katakan sudah pun berhenti ketika ini, ketika matahari sudah mulai menyinar, menandakan seperti merasakan bahawa sudah hampir selesainya istiadat pengebumian Allahyarham Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Mungkin saya boleh kongsikan juga kepada anda, antara yang berkongsi pengalaman adalah timbalan Perdana Menteri Malaysia itu sendiri, yang bukan saja mencatat sejarah, di mana Perdana Menteri pertama dari Sarawak, Datuk Seri Fadilah Yusof, dalam nada yang sebab mengenang jasa dan sumbangan Allahyarham, mengatakan, saya sendiri sebenarnya dipilih oleh Tun. Banyak asuhan, didikan serta pesanan bagaimana nak perjuangkan Sarawak, bagaimana nak jaga negara supaya menjadi lebih makmur dan maju, di mana rakyat dapat hidup bersatu padu dan harmoni. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agor Dagang pula, kalau dapat sepetikkan kata-kata beliau, sepanjang menjadi wakil rakyat telah melihat sendiri komitmen serta kerja keras Allahyarham dalam membangunkan negeri. Kita kehilangan Tun Taib, kata beliau. Beliau merupakan pemimpin terbaik yang telah berkhidmat untuk tempoh begitu lama kepada negara, terutamanya Sarawak. Sepanjang tempoh perkhidmatannya itu, beliau membawakan pelbagai pembangunan dan kemajuan yang tidak ternilai untuk kesejahteraan rakyat. Semestinya bagi Premier Sarawak sendiri, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyifatkan mantan yang Ketua Negeri Sarawak itu sendiri sebagai seorang tokoh yang bijak menganalisis dan memahami falsafah kehidupan. Itulah sebenarnya yang dapat kita saksikan diri Imam Besar Sarawak, Datuk Besar Kamal Mat Fauzi, yang memimpin solat bacaan itu tadi, juga sempat berkongsi pandangan beliau sebentar tadi bersama saya di Dewan Undangan Negeri, bagaimana begitu banyak kenangan bersama dengan Allahyarham yang beliau kongsikan, dan beliau sendiri menyifatkan ini sebagai satu kehilangan yang cukup besar kepada negara. Orang awam ada sudah pun beransur, ada yang sudah pun balik.
tidak ramai juga yang masih berada di sini untuk mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan perasaan mereka dan juga rasa takziah dengan pemergian Allahyarham, terutamanya kepada waris dan juga ahli keluarga Allahyarham. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang baru saja menyaksikan kami di RTM ketika ini, anda sedang menyaksikan perjalanan akhir seorang figura yang cukup penting kepada pembangunan di Sarawak, iaitu Allahyarham Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, yang mana jenazah beliau diterbangkan dari Kuala Lumpur ke Kuching, Sarawak semalam, tiba kira-kira jam 5 petang di kediaman beliau di Demak Jaya. Sebelum pada pagi ini diberikan istiadat penghormatan negeri di Dewan Undangan Negeri Putrajaya yang menyaksikan ribuan pengunjung warga Sarawak, dan mereka juga ada yang datang daripada jauh termasuk luar negara, memberikan penghormatan terakhir mereka kepada insan yang abadikan 33 tahun umur hidupnya sebagai Ketua Menteri Sarawak, dan kemudian hampir 10 tahun sebagai Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Antara tokoh pemimpin yang hadir pastinya mencuri tumpuan adalah Sultan Paduka Seri Baginda Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, yang hadir bersama dengan Pangeran Muda Abdul Matin, kerana ini menggambarkan satu manifestasi ataupun cetusan hubungan dua negara ini, dan juga menandakan bagaimana hubungan antara negara Brunei Darussalam Sarawak dan juga bersama dengan negeri-negeri yang lain. Saudara, boleh juga saya kongsikan kepada anda untuk terus antarkan komen-komen anda di media sosial untuk kongsikan pandangan anda, ucapan, zahirkan rasa sedih dan duka cita anda. Mungkin ini saja setakat ini dapat kami bawakan di pekarangan Masjid Demak Jaya dan juga tanah perkuburan Demak Jaya di sini. Kita genakan mungkin apakah perkongsian daripada tetamu dan juga rakan-rakan penyampai V dan juga Andy di grandstand. Teruskan Andy dan V. Fazril Hisham, terima kasih atas komitmen anda terus-menerus membawakan laporan istiadat penghormatan negeri yang bermula pukul 8 pagi tadi di Dun, Sarawak, dan seterusnya membawakan perkembangan dari tanah perkuburan keluarga istiadat pengebumian negeri yang telah pun sempurna dilaksanakan. Jenazah Allahyarham Tun Taib telah pun selamat disemadikan. Sama-sama kita doakan semoga roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Amin. Ya, kita sebenarnya masih lagi bersama dengan tetamu kita, iaitu Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Anak Numpang, yang merupakan mantan timbalan Ketua Menteri dan juga sahabat baik kepada Allahyarham Tun. Jadi kita ingin bertanya kepada Datuk Patinggi, apa yang ingin diluahkan? Mungkin kata-kata yang tidak sempat diluahkan? Terima kasih. Saya rasa legasi dan semua kesejahteraan yang kita warisi daripada jasa bakti pengorbanan Allahyarham Tun Pehin Sri Taib, kita harus ingat semasa beliau menjadi Ketua Menteri, keadaan Sarawak masa tahun 1981 adalah dalam keadaan 3 negeri yang terendah dari segi prestasi seluruh Malaysia. Dengan secara strategi, Allahyarham Tun Pehin Sri Taib mentadbirkan negeri Sarawak dan memperkukuhkan jentera dari segi administration, legislature, judiciary yang kukuh. Maka international confidence, financial confidence, kita punya financial facilities di Sarawak bertambah baik, yang membolehkan yang menarik pelaburan dari negara luar. Maka daripada itu juga spirit, iaitu semangat kerjasama
untuk menyemaikan nasionalisme dan patriotisme sehingga kita ingat setiap upacara yang terbesar di negeri Sarawak kita harus menghormati, iaitu Ibu Pertiwiku, the Sarawak State Anthem. Pengubalnya adalah Allahyarham Tun Pehin Sri, Allahyarham Dr. Haji Abdul Taib Mahmud. Baik. Semua perkataan itu menyemarakkan semangat patriotisme, nasionalisme. Maka sekarang anak Sarawak berbilang kaum telah menikmati semua keseluruhan kesejahteraan. We are very proud that we are within the top 3 best performing state within Baik, terima kasih. Malaysia. Terima kasih sebesarnya buat Datuk Patinggi Alfred Jabu Anak Numpang, mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, berkongsi banyak kepada kami mengenai sosok seorang pemimpin yang amat dikagumi dan berjasa kepada bumi Kenyalang, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Saya yakin meskipun Allahyarham telah pun meninggalkan Datuk dan kita semua, namun kenangan indah pasti tersemat dalam ingatan. Teruskan berdoa setiap kali ingatan itu muncul kerana sesungguhnya kematian tidak mengakhiri cinta. Terima kasih kepada anda semua kerana setia bersama kami di RTM mengikuti istiadat penghormatan negeri dan juga pengebumian negeri. InsyaAllah kita berjumpa lagi di siaran lain bersama saya Andy Reza Rohadian dan saya Vanessa Mering. Terima kasih kerana bersama dengan kami dari pagi tadi sehingga ke saat ini. Dan Andy sedikit kata, walaupun ini merupakan jalan pengakhiran kepada Allahyarham Tun Taib, tapi ini bukanlah pengakhiran kepada hasrat untuk melihat kemajuan dan pembangunan di bumi Kenyalang. InsyaAllah meskipun tempoh berkabung berakhir hari ini, doa dan ingatan kepada Allahyarham Tun Taib perlu diteruskan. Kita tutup tirai program khas istiadat pengebumian negeri ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah.